Selamat petang, salam sejahtera. Satu lagi kekalahan yang agak mengejutkan seluruh Malaysia berkaitan dengan kes Najib dan semakan mahkamah. Ini langsung keputusan daripada Istana Kehakiman di Kuala Lumpur yang telah menolak permohonan Najib untuk mengenepikan seorang daripada hakim yang mendengar perbicaraan beliau. Mahkamah Persekutuan hari ini menolak bantahan awal oleh pasukan peguam Najib Razak untuk mengenepikan Hakim Mahkamah Rayuan Abu Bakar Jais daripada menjadi sebahagian daripada panel yang mendengar semakan kes SRC bekas Perdana Menteri itu. Ketua Hakim Sabah dan Sarawak Abdul Rahman Sebli membacakan keputusan sebulat suara membenarkan Abu Bakar menjadi sebahagian daripada panel yang hadir. Kami tidak diyakinkan bahawa Abu Bakar Jais harus menarik diri daripada mendengar permohonan semakan ini. Undang-undang adalah jelas bahawa Ketua Hakim Negara yang diberi kuasa budi bicara untuk membolehkan Hakim Mahkamah Rayuan bersidang di Mahkamah Persekutuan untuk bangku simpanan demi kepentingan keadilan mengikut perkara 122 dalam kurungan 2 Perlembagaan Persekutuan, katanya lagi. Ketua Peguam Bela Muhammad Safi Abdullah kemudiannya memulakan penghujahan lisan berhubung semakan terhadap sabitan SRC dan hukuman terhadap Najib. Susulan daripada itu, Ketua Pasukan Pembelaan Najib Razak Muhammad Safi Abdullah memberitahu mahkamah pihaknya memerlukan masa tambahan selama 3 hari untuk membolehkan mereka mengemukakan hujah semakan. Kata Safi, ketika ini sudah separuh dari hari berlalu dan bertanya jika para hakim Mahkamah Persekutuan itu boleh memberikan mahkamah atau masa tambahan tersebut. Bagaimanapun hakim mengingatkan peguam terbabit bahawa masih ada setengah hari lagi pada hari ini untuk pasukan pembelaan mengemukakan hujah. Safi kemudian menyambung hujahnya. Saudara-saudara sekalian, Muhammad Safi Abdullah menafikan kenyataan pihak pendakwaan bahawa Najib Razak mendapat layanan istimewa apabila memohon penangguhan rayuan SRC di hadapan Mahkamah Persekutuan pada tahun lalu. Apakah layanan istimewa yang kamu pendakwaan cakapkan? Anak guam saya meminta untuk dilayan seperti orang lain. Najib hanya meminta penangguhan untuk membantu menyediakan rayuan. Mengapa kita tergesa-gesa, kata Ketua Pasukan Peguam Bela Najib. Safi menegaskan bahawa kes berkenaan mungkin jenayah kolar putih yang paling rumit. Pada Ogos tahun lalu, Mahkamah Persekutuan yang dipengerusikan Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat menolak permohonan pasukan Peguam Najib ketika itu untuk penangguhan antara 3 hingga 4 bulan. Pasukan undang-undang ketika itu meminta penangguhan untuk membolehkan mereka bersedia untuk rayuan kes SRC. Mahkamah berehat pada jam 3.38 dan disambung tepat 3.50 petang apabila prosiding bersambung semula dengan Peguam Bela Utama Muhammad Safi Abdullah meneruskan penghujahan lisannya tentang mengapa hakim sebelum ini terkilaf kerana tidak membenarkan pasukan peguam Najib Razak ketika itu memohon penangguhan rayuan SRC Internasional Sdn Bhd. Pasukan peguam ketika itu terdiri daripada peguam Hisham Teh Poktek serta peguam dari firma guaman Zaid Ibrahim Sufyan TH Liu and Partners. Saudara-saudara, pada pukul 4 petang, panel 5 Hakim Mahkamah Persekutuan yang dipengerusikan oleh Hakim Besar Sabah dan Sarawak Abdul Rahman Sebli membenarkan permohonan Peguam Bela Utama Muhammad Safi Abdullah untuk menangguhkan prosiding petang ini kepada 20 hingga 22 Februari depan. Safi memohon penangguhan itu kerana dia memerlukan 45 minit lagi untuk menggulung hujahan lisannya. Dia sebelum ini mendakwa panel mahkamah tertinggi yang diterajui oleh Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat tahun lalu telah terkilaf dalam menafikan permohonan pasukan peguam Najib Razak untuk menangguhkan perbicaraan rayuan SRC. Saudara-saudara sekalian, dengan ini Mahkamah telah pun menangguh prosiding ke-20 Februari.
Semua mata di Malaysia pasti tertumpu pada cubaan terakhir Najib ini untuk membatalkan sabitan bersalah ke atas dirinya dalam kes rasuah membabitkan RM42 juta dana daripada SRC International Sdn Bhd di Istana Kehakiman Putrajaya hari ini. Setelah Najib gagal di Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan, bekas Perdana Menteri itu memohon panel Mahkamah Tertinggi baru untuk mendengar semakan dikemukakannya terhadap sabitan dan hukuman sebelum ini. Pertanyaan besar daripada netizen kepada saya di dalam admin ini ialah, apakah yang akan berlaku sekiranya Najib berjaya di dalam semakan kehakiman ini? Saudara-saudara sekalian, ada beberapa perkara yang bakal boleh berlaku sekiranya Najib berjaya di dalam semakan ini. Antara kemungkinan hasil yang berlaku pada semakan kali ini ialah Najib mendapat pembebasan penuh atau rayuannya didengar semula panel hakim yang berbeza atau mendapat perbicaraan semula kes SRC di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi yang baru. Saudara-saudara sekalian, memang benar dan memang luar biasa kita dapat jangkakan perbicaraan Najib untuk kes-kes yang mengaitkan dia adalah amat-amat luar biasa. Sudahlah terlalu lama baru ada keputusan. Najib pula menggunakan pelbagai cara untuk mendapatkan kebenaran. Bahkan pada perbicaraan di Mahkamah Persekutuan pada tahun lepas, kita dapat lihat ada pelbagai drama yang kita lihat. Drama-drama yang paling luar biasa yang kita nampak, yang tak pernah terjadi pun terjadi akhirnya untuk Najib. Persoalannya ialah sejauh mana Najib akan berjaya di dalam semakan pada kali ini. Kerana apa yang berlaku sebenarnya ialah terlalu banyak isu yang boleh dibincangkan. Sebelum kita berpisah, mohon kiranya anda tinggalkan komen kamu. Adakah Najib akan menang pada kali ini? Adakah Najib akan berjaya di dalam semakan kali ini? Dan mana satukah yang akan Najib dapat hasil daripada semakan ini? Kalau dia berjaya, sama ada beliau akan mendapat pembebasan penuh, atau rayuannya didengar semula oleh panel hakim yang berbeza di Mahkamah Rayuan, atau mendapat perbicaraan semula kes SRC di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi yang baru. Tak tahulah kalaulah dibicarakan semula, adakah Najib boleh menang atau tidak. Kita pun tak pasti, namun demikian kita berdoa yang baik-baik saja berlaku kepada sistem kehakiman negara kita. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.